الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وصلاة وسلاما على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang berbahagia lagi dikasihi Cikgu Hasan selaku pengurusi Masjid Jalan Baru Prai, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, pegawai serta ahli-ahli jawatan kuasa masjid, para ustaz, para ustazah yang saya kasihi lagi saya raikan, tuan-tuan, perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, juga adik-adik dan anak-anak kita yang hadir pada malam ini. Kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah kurnianya meringankan langkah-langkah kaki kita untuk kita mengaturkan langkah kita sampai ke dalam masjid yang penuh dengan keberkatan ini, sehingga kita telah dapat mendirikan salat fardu maghrib secara berjamaah, berzikir dan mengaminkan doa yang dibacakan oleh Al-Fadhil dan Imam sebentar tadi. Terus beristiqamah di dalam masjid ini untuk mengikuti majlis ilmu. Moga-moga ilmu yang akan kita perolehi malam ini bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi marilah sama-sama kita buka muka surat 426 kitab suci Al-Quranul Karim ayat 56. Surah Al-Ahzab, baris keempat dari atas. Muka surat sebelah kiri. Seperti selalu, kita baca pelan-pelan ikut saya. Perkataan demi perkataan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, malam ni kita baca 2 ayat. Ayat yang ke-56 yang mula-mula kita baca tadi, bagi kaum muslimin termasuklah saya, tiap-tiap hari Jumaat mesti kita dengar tawatik baca ayat ni. Tiap-tiap hari Jumaat, maknanya tiap-tiap minggu sekali. Kalau datang ke masjid sembahyang Jumaat. Kalau tak datang, tak dengar juga. Jadi malam ni alhamdulillah kita baca 2 ayat. Ayat ni berhubung dengan salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca 2 ayat yang merupakan zikir. Kita zikir malam ni baca ayat Quran. Bertasbih pun berzikir juga. Bertahmid pun berzikir juga. Bertakbir Allahu Akbar pun berzikir juga. Bertahlil pun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir juga. Bersalawat dan salam ke atas Nabi SAW juga termasuk dalam zikir. Baca Quran juga termasuk dalam zikir. Bila cakap tentang zikir ni, dia berhubung dengan anggota yang bernama lidah. Anggota apa? Lidah. Orang Arab kata lisan. Lam, sin, alif, nun, lisan. Orang putih kata tang, lidah. Maka berhubung dengan lidah ni, di sana ulama-ulama silam berkata, asyaddu uqubatan fid dunya an yumsikallahu lisanaka an zikrihi. Kita jangan dengar kata-kata ni. Kata-kata ni berhubung dengan lidah, anggota lidah. Siapa nak tulis teks dalam bahasa Arab, kau rasa lambat nak tulis dalam bahasa Arab, ambil makna dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Asyaddu uqubatan fid dunya. Hukuman Allah yang paling berat di dunia. Hukuman Allah yang paling berat di dunia. Kata ulama ni bukan hadis, bukan ayat Quran. Ayyumsikallahu lisanaka. Bahawa Allah Ta'ala menahan lidah engkau. An zikrihi, daripada berzikir kepadanya. Ada lidah, Allah Ta'ala bagi nikmat lidah, lembut saja lidah. Tulang pun tak ada. Tapi lidah ni mempunyai fungsi yang cukup besar. Dengan lidah saya boleh cakap, menyampaikan dan menerangkan ilmu kepada silang muslimin muslimat sekalian. Dengan lidah kita boleh bercakap, menerangkan maksud, tujuan, hasrat kita kepada isteri kita, kepada anak kita, kepada rakan-rakan kita, kepada teman-teman kita, dengan lidah. Dengan lidah kita boleh baca Quran. Dengan lidah kita boleh bertasbih. Dengan lidah kita boleh bertahmid. Dengan lidah kita boleh bertakbir.
Dengan lidah kita boleh bertahlil. Dengan lidah kita boleh buat lagu. Dengan lidah kita boleh rasa. Saya minum air ni, rasa air sejuk, rasanya lazat walaupun tawar. Kadang-kadang kita berasa nak minum air apa? Jus carrot. Lidah yang satu boleh beza antara rasa yang sejuk dengan jus carrot. Carrot campur lemon, rasa lain pula berapa lidah? Satu lidah. Makan nasi Arab, rasa nasi Arab. Makan nasi tomato, rasa nasi tomato. Makan nasi minyak, rasa nasi minyak. Makan nasi rabu, rasa nasi rabu. Masya Allah. Makan nasi Bukhari, rasa nasi Bukhari. Makan nasi biryani, rasa nasi biryani. Makan nasi maklubah, rasa nasi maklubah. Berapa lidah? Satu lidah. Masya Allah. Makan cabai Melaka, pedas lagi. Makan cabai hidup, orang pedas sikit. Makan cabai rum, habsar tu, lagi tak pedas, satu lidah. Makan asam pedas Pulau Pinang, rasa menjalin. Makan asam pedas Johor, rasa menjalin. Makan asam pedas Melaka, rasa menjalin. Masya Allah. Berapa lidah? Satu lidah. Nikmat lidah. Dengan lidah ni boleh rasa sejuk. Dengan lidah ni boleh rasa suam. Dengan lidah ni boleh rasa panas. Dengan lidah ni boleh rasa masam. Dengan lidah ni boleh rasa manis. Dengan lidah ni boleh beza antara rasa manis gula dengan manis madu. Masya Allah. Berapa lidah? Satu lidah. Asyaddu uqubatan fid dunya. Sehebat-hebat hukuman. Yani hukuman yang paling berat di dunia ni apa dia? Hukuman Allah. An yumsikallahu lisanaka. Bahawa Allah menahan lidah engkau. An zikrihi, daripada berzikir kepadanya. Maka gunalah nikmat lidah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk banyak-banyak berzikir. Antara zikir-zikir yang banyak-banyak, zikir dengan membaca Al-Quran. Malam ni kita baca apa ayat? 2 ayat sahaja. Al-ayatain faqat. 2 ayat sahaja. 2 hari lepas, saya duduk dalam satu majlis ilmu bersama tuan pengurusi masjid kita, Cikgu Hassan, di rumah Abang Ramli Syekh. Tok guru kita main mengajar, Syekh Zainal Asri. Tok guru kita, tok guru saya juga. Saya duduk dalam majlis ilmu mengaji kat dia, kira saya anak murid dia. Malam-malam, lapang-lapang, tak ada kerja apa, buka YouTube, tengok ceramah dia. Jadi anak murid di alam maya. Dalam kuliah dia kemarin dulu rumah Abang Ramli, dia cerita dia pergi ziarah seorang tok guru yang terkenal di Kedah dan di seluruh Malaysia. Sehingga yang berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad baru-baru ni, sebelum nak tak jawatan pun pergi jumpa Pak Sumit. Pergi minta petua apa, wallahu a'lam. Syekh Zainal Asri pergi selalu ziarah dia. Tok guru ziarah tok guru yang lebih senior. Bila dah sembang-sembang dah lepas dah nak balik, Syekh Zainal Asri minta nasihat Tok Guru ataupun Pak Su. Saya nak balik dah ni, nak minta diri, tapi nak minta tolong nasihat saya. Apa yang Tok Guru nasihat? Dia tak nasihat apa? Dia kata rajin-rajin baca Quran. Ingat tak cikgu? Rajin-rajin baca Quran. Itu yang nasihat Tok Guru kepada Tok Guru. Rajin-rajin baca Quran. Maka yang berbahagia Pak Sumit, seorang wali Allah itu berkata,
saya ataupun ana masa kuat-kuat dulu, setiap hari, setiap 3 hari sekali khatam. Makna setiap hari 10 juz. 10 juz. 3 hari khatam Quran. 3 hari khatam Quran. Masya Allah. Pasal apa tu? Rajin baca Quran. Tapi dia kata, Ustaz, tua-tua ni tak larat dah. Umur 80 lebih. 83. Tua-tua ni tak larat dah. Boleh takat 5 hari sekali khatam. Masya Allah. Tu cara baru. Cara apa? Cara tak larat. 5 hari sekali khatam. 5 hari sekali khatam. Makna sehari 6 juzuk dia baca. Masya Allah. Malam-malam dia kata, lepas dah baca Quran, tutup Quran, saya peluk Quran. Tu amalan untuk guru Pak Zumi. Saya peluk Quran. Saya cium Quran. Saya junjung Quran, tak Quran atas kepala. Masa saya tak Quran atas kepala, ayat mata saya berlinang keluar. Tok Guru kata. Yang berbahagia Pak Sumit, Tok Guru itu berkata. Bila dia cerita macam tu, Syekh Asri pun tanya dia. Syekh Zainal Asri pun tanya dia. Siapa macam tu? Tok Guru dah baca Quran 5 hari sekali khatam. Dia kata yang saya menangis, saya teriak tu bukan pasal apa. Quran baca banyak dah. Tapi banyak lagi ajaran-ajaran dan perintah-perintah Allah yang terdapat dalam Quran yang saya baca itu belum lagi saya laksanakan. Masya Tok Guru. Saya bawa cerita ni pasal apa? Nak ajak kita sama-sama muqaranah diri kita. Muqaranah ini buat perbandingan diri kita dengan orang-orang yang seumpama Tok Guru Pak Sumi. Jauh tak? Jauh beza kita dengan dia. Baca Quran kot kata nak mengalir air mata dengan ancaman-ancaman Allah, dengan perintah-perintah Allah, dengan janji Allah yang belum lagi kita boleh buat. Kita tak rasa nak teriak, nak mengalir air mata, tapi Masya Allah, halusnya jiwa seorang wali Allah. Cium Quran, peluk Quran, tak Quran atas kepala, teriak sebab apa? Sebab menyedari bahawa banyak lagi perintah-perintah Allah, ajaran-ajaran Allah yang ada dalam Quran yang belum sempat untuk diamalkan. Masya Allah. Balik pada ayat kita. Dia ikut norma baru masuk Abdul Isya kena berhenti. Itu norma apa? Norma baru. Tapi tak apa. Kalau terlajak 2-3 minit, tak apa lah cikgu. Boleh kot. Okey, tengok ayat kita. Ayat ni selalu kita duk baca. Dan kalau tak salah saya, pernah kita mengaji tafsir ayat ni. Tapi ingatlah bahawa menuntut ilmu adalah wajib. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Menuntut ilmu adalah wajib dan mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Tengok perkataan pertama. Perkataan pertama dalam ayat ini. Allah Ta'ala mengatakan apa? Inna alif. Di bawah dia ada hamzah. Bawah hamzah ada baris, bawah kasrah. Bertemu dengan huruf nun. Atas nun ada apa? Ada syaddah ataupun ada sabdu. Atas syaddah sabdu itu ada baris atas, baris fathah. Bunyi dia inna. Inna. Orang yang belajar bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Saya dengar di masjid kita ni pun ada juga duk ngaji bahasa Arab.
Dr. Amru duk mengajar daripada Uni Syam, seorang pensyarah, anak didik Al-Azhar University, mai jadi pensyarah di Uni Syams di Kuala Keti. Allah Ta'ala kirim mai dekat anak-anak qaryah di masjid kita dalam Maruperai ni, seorang ulama besar Azhar mai mengajak bahasa Al-Quran bahasa Arab. Kalau siapa tak ambil peluang, kira cukup rugi. Orang yang belajar bahasa Arab, dia guna, dia tengok perkataan inna. Dia tahu dah penggunaan inna litaukid. Akkada yu'akkidu taukid, menunjukkan penegasan. Jumpalah di manapun, jumpalah tak manapun, dalam Quran kah, dalam majalah kah, dalam sahabat Arab kah, inna membawa maksud penegasan, bermakna sesungguhnya. Indeed, sesungguhnya. Sesungguhnya siapa? Innallaha. Tengok perkataan Allah pula. Perkataan kedua. Allah. Allah tu dia panggil apa? Lafzul jalalah. Lafaz yang agung. Allah. Nama Allah yang maha agung. Innallaha. Tengok perkataan Allah tu. Allahu ka, Allaha ka, Allahi. Dengar tu. Dia mengaji Quran betul ni. Innallaha. Jangan baca innallahu. Jangan baca innallahi. Di sini wajib baca apa? Innallaha. Allah dengan baris fathah. Sebab kedudukan dia di sini, perkataan atau lafaz Allah itu menjadi isim bagi inna, maka lafaz Allah wajib kena baca Allah. Luahnya ilmu Quran. Baru 2 perkataan. Beribu-ribu perkataan. Daripada 6,600 ayat lebih. Dalam 30 juzuk Quran. Dalam 114 surah ni. Ada berapa puluh ribu perkataan. Kalau kita mengaji sampai kita mati pun. Hidup balik. Mati balik. Tak akan habis kita mengaji. Jadi orang yang tak mau mengaji Quran ni nak kira orang apa? Nak kata kafir Islam. Nak kata munafik rajin main sembahyang. Nak kata Yahudi mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang yang tak mau mengaji Quran ini ialah dianggap sebagai orang yang sombong terhadap orang terhadap Tuhan yang menurunkan Al-Quran sendiri. Jadi bertuah kita malam ni boleh duduk dalam majlis Al-Quran. Innallaha. Tengok perkataan ketiga. Wa malaikatahu. Tengok perkataan wa malaikatahu. Jangan baca wa malaikatuhu. Jangan baca wa malaikatihi. Baca apa? Wa malaikatahu. Sesungguhnya tu Allah Subhanahu wa taala sendiri dan sekalian para malaikatnya. Hu tu makna dia nya. Nya tu dia panggil dhamir. Apa dia pula dhamir ustaz? Dhamir ialah ganti nama. Ganti nama. Hu tu kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan sekalian malaikat-malaikatnya. Nya Allah. Mana malaikat pun milik siapa? Milik Allah. Malaikat pun hamba siapa? Hamba Allah. Malaikat pun makhluk siapa? Makhluk Allah. Allah dan para malaikat dua apa? Yusalluna 'alan nabi. Tengok perkataan yusalluna pula.
Salla. Di sini yusalluna. Salla tak ada ya. Tapi di sini di depannya ada apa? Ya. Ya di situ menunjukkan fi'il ini fi'lul mudhari'. Apa dia pula fi'il mudhari'? Ustaz, tak pernah dengar pun. Dalam bahasa Malaysia memang dia tak sebut. Dalam bahasa Inggeris dia ada istilah dia. Past tense dengan present tense. Past tense sesuatu perkataan yang menunjukkan berlakunya sesuatu perbuatan pada masa yang telah lalu. Past tense. Present tense menunjukkan sesuatu perkataan yang menunjukkan berlakunya sesuatu perbuatan pada masa sekarang dan akan datang. Begitu juga bahasa Arab. Ditambah huruf ya. Yusalluna. Ya di sini lebih apa? Ya al-mudhara'ah. Menunjukkan perkataan ini present tense dalam bahasa Arab dia panggil mudhari'. Apa dia fi'il mudhari'? Huwa kullu lafzin yadullu ala husulin amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Sesuatu perkataan yang menunjukkan berlakunya sesuatu perbuatan pada masa sekarang dan pada masa akan datang sampai bila-bila. Menunjukkan Allah Ta'ala nak menginformasikan kepada kita, nak bagi tahu kepada baca Quran kita bahawa Allah sendiri dan sekalian para malaikatnya sentiasa, selalu, yakni dulu, kini dan selama-lamanya. Dia buat apa? Yusalluna ala Nabi, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Allah suruh kita semayang. Terdengarlah ayat mana-mana dia semayang. Allah suruh kita buat haji. Kita pergi buat haji, pergi buat umrah. Ada dalam hadis ke, dalam Quran ke, cerita Allah pergi buat haji. Allah buat umrah. Dia suruh kita mengeluarkan zakat. Wajib pula tu. Tak ada peniaga, tak ada zakat perniagaan. Mas tak banyak, tak kena keluar mas banyak. Duit simpanan tak cukup, nisab, tak kena bayar. Tapi tiap-tiap tahun bulan Ramadan dekat nak raya kena bayar zakat apa? Zakat fitrah. Masya Allah. Dia suruh kita keluar zakat, dia tak keluar zakat. Masya Allah. Dia suruh kita sedekah, dia tak sedekah. Tapi macam mana? Bab selawat, Allah menyatakan dia nak suruh kita selawat kat Nabi. Tapi dia menjelaskan, aku terlebih dahulu telah pun berselawat, sedang berselawat dan akan terus berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak menunjukkan hebat kata hebat, besar kata besar, tinggi kata tinggi, kedudukan selawat kata Nabi tinggi sebab Allah sendiri melakukan perbuatan salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan sekalian para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Tengok sambung ayat. Tengok sambung ayat. Lepas Allah Ta'ala kata yusalluna 'alan nabi, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata apa? Dalam siyaqul ayat, rangkaian ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman sekalian. Allah panggil apa? Allah suruh apa dia? Allah panggil dan Allah suruh orang beriman saja. Bila kita mengaji tafsir, bila Allah Ta'ala suruh orang beriman, orang kafir tak termasuk dalam ayat ini. Siapa dia orang kafir? Orang Yahudi, kafir tu. Orang Nasrani, Kristian, kafir ke beriman? Kafir. Penganut ajaran Hindu, kafir juga. Jangan marah. Abang kita buat rakaman, 2 rakaman masjid pun ada. Abang kita main pada Sungai Petani buat rakaman, jauh. Orang Hindu jangan terasa. Orang Kristian jangan terasa. Orang Yahudi jangan terasa. Orang Buddha jangan terasa. Sebab orang Islam yang beriman, beriman. Orang yang tak beriman, tak beragama Islam, Islam panggil apa kat dia? Kafir.
Nak suruh kita pergi beriman, Islam dulu. Jadi jangan terasa hati. Ada orang yang kata, Ustaz kasar. Bukan kasar, dah tak Islam apa dia? Dah tak Islam nak kata apa? Kata kapiak. Oh, dia berkata guna bahasa lembut sikit. Non-Muslim. Non-Muslim tu kapiak, kata kapiak. Kapiak apa masalah dia? Ya Rabbi. Kadang-kadang kita ni terlalu nak jaga hati orang. Terlalu nak jaga hati orang. Punya bagus sangat. Masya Allah. Okey, balik pada ayat ni. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman sekalian. Maka terkeluarlah daripada seruan ini orang yang tidak beriman. Yakni orang-orang kafir. Semua apapun anutan dan aliran-aliran mereka yang tak beragama Islam, yang tak beriman, kafir. Tak termasuk dalam ya ayyuhalladzina amanu. Tengok dia lah roh. Lepas Allah Ta'ala kata ya ayyuhalladzina amanu, termasuk kita beriman. Allah panggil kita. Lepas Allah Ta'ala seru kita, tengok. Lepas Allah Ta'ala panggil kita, Allah Ta'ala kata apa? Sambungannya bunyi apa? Sallu alaihi. Fi'al apa pula? Tadi fi'al mudhari'. Ini dia panggil fi'alul amri. Fi'al amar makna perintah. Suruh, arahan. Allah panggil kita. Selepas panggilan dibuat kepada kita yang beriman ini, terus Allah Ta'ala kata apa? Sallu alaihi. Berselawatlah oleh kamu, wahai manusia-manusia yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku beriman dengan segala rukun-rukun iman yang lain itu. Buat apa orang beriman? Kena buat apa? Berselawatlah oleh kamu semua dan ucapkanlah salam dan ucapan selawat dan salam yang terbaik untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-amru di sini perintah ke atas orang beriman di sini supaya berselawat dan salam kepada Nabi. Yufidul ujub, membawa faedah. Hukum salawat ke atas Nabi wajib. Hukum salawat ke atas Nabi apa dia? Wajib. Kemuncak semayang kita, sebelum bagi salam kita buat apa? Tahiyat akhir. Dalam tahiyat akhir kita kata apa? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas kalimah dua syahadatain tu kita buat apa? Kita buat apa? Kita selawat ke atas Nabi. Kalau dalam semayang kita, tahiyat awal, tahiyat akhir, tak berselawat ke atas Nabi, sah kata sah semayang? Tak sah. Di sini menunjukkan bahawa selawat ke atas Nabi wajib, kata wajib. Wajib. Oleh kerana itu saya nak ajak diri saya dan semua yang ada dalam Masjid Melani dan yang sedang menyaksikan video rakaman kuliah kita di Masjid Jalan Baru Perai ini, untuk kita tanya diri kita, untuk kita koreksi diri kita, untuk kita muhasabah diri kita. Daripada aku sedang bangun tidur pagi tadi sampai azan maghrib sebentar tadi, berapa kali aku berselawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tanya ni. Ada kata tak 100 kali? Ada orang jawab 100 kali sikitlah Ustaz. Takkan terang pakcik yang tak ada kerja apa ni? Pencin lama dah. Duit habis, pergi jolok dia keluar. Tak payah fikir apa. Takkan terang pakcik 100 kali saja kot. Okey, saya up sikit. Saya penat bagi 1,000. Ada tak di kalangan kita yang hari ini selawat salam ke atas Nabi 1,000 kali?
Banyak sangat pula dah. Turun balik tinggal 300. 100. 50. Tu kira nak diskaun dia tu. Leh dia tu. 50. Tak ada juga. 30. Tak ada juga. 10. Kalau 10 kali pun kita tak selawat ke atas Nabi SAW, kita kena malu kepada makhluk binatang. Siapa nak kena malu kat makhluk binatang pula ustaz oi? Sebab saya baca dalam satu kitab kisah selawat ni. Satu hari Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi apa? Nabi Allah Daud alaihi salam sedang membaca dan mentelaah kitab Zabur. Nabi Daud kitab dia kitab Zabur. Di mihrab tempat dia buat ibadat. Kita kata musalla, tempat dia duduk sembahyang, buat ibadat. Sedang Nabi Allah Daud alaihi salam duk mutalaah, duk baca kitab Zabur tu, tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan lalu depan dia seekor ulat. Seekor apa? Ulat. Bukan ulat. Ulat. Ulat merah. Ulat apa? Ulat merah. Tahu tak ulat merah tu? Yang dulu masa saya kanak-kanak tu, saya pengen ulat kereta api. Bila dia berjalan, kita sentuh dia, dia bulat. Dia rekod-rekod. Orang jalan baru perai panggil apa? Ulat apa cikgu? Ulat gonggok. Ulat gonggok lalu depan Nabi Allah Daud alaihi salam. Terlintahlah soalan dalam pemikiran Nabi Daud alaihi salam. Dia panggil apa? Khawatir, lintasan hati. Lintasan hati ya. Dia fikir soalan. Apalah Allah Ta'ala cipta ulat ni? Dia boleh buat apa? Apa hikmah dia? Apa tujuan dia? Bahkan apa faedah Allah Ta'ala ciptakan ulat gonggok ni? Pakcik-pakcik nak dengar cerita tak? Nak dengar kata mau? Tak mau kita berhenti rehat dulu. 4 minit lagi kita rehat sementara nak azan. Okey? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala bagi ilham kat ulat gonggok. Tiba-tiba ulat gonggok berhenti cakap dengan Nabi Daud alaihi salam. Boleh cakap ke? Tak mustahil. Innama amruhu ila arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, dalam surah Yasin. Kalau Allah Ta'ala hendak berlaku sesuatu perkara, Allah Ta'ala kata jadi, maka jadilah. Maka Allah Ta'ala kata kat siapa? Allah Ta'ala kata kepada ulat gonggok, wahai ulat gonggok, engkau bercakap dengan Nabi Daud, utusan. Ulat gonggok pun bercakap dengan Nabi Daud AS, wahai utusan Allah, wahai Nabi Daud. Jawab terus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan aku dan dia mengilhamkan aku pada waktu siang hari. Setiap hari aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 1000 kali. Berapa kali bang? 1000 kali. Ulat gonggok, subhanallah, tasbih. Walhamdulillah, tahmid. La ilaha illallah, tahlil. Allahu akbar, takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Siang hari 1000 kali. Masya Allah, ulat gonggok. Wahai Nabi Allah, wahai utusan Allah Daud, siang hari, malam hari pula Allah Ta'ala beri kepada aku ilham untuk aku buat apa? Untuk aku berselawat ke atas Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 1000 kali pada waktu malam hari. Bila semenjak Nabi Allah Adam alaihi salam, makhluk yang bernama ulat gombok, ulat merah telah berselawat ke atas Nabi Muhammad waktu malam banyak kali. Berapa kali? 1000 kali. Mari kita compare tengok, kita buat muqaranah tengok, kita buat perbandingan tengok, kita buat comparison tengok. Aku yang mengaku umat Muhammad SAW agak-agak kalau nak compare dengan ulat merah itu, aku banyak ke dia banyak selawat? Kita banyak ke ulat banyak? Ulat lebih banyak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu cikgu, ulat gonggok tanya pula Nabi Daud. Wahai utusan Allah, itulah yang aku buat siang hari, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Malam hari salawat salam ke atas Nabi 1000 kali. Aku nak tanya engkau pula, wahai utusan Allah, wahai Nabi Daud, apakah zikir yang kau amalkan siang dan malam? Bagi tahulah kepada aku nak ambil manfaat, aku pun nak berzikir dengan zikir engkau. Terkedu, diam Nabi Allah Daud alaihi salam. Insaf timbul dalam hati dia. Maknanya, jangan kita pandang binatang walaupun ulat tak ada kepentingan, tak ada gunanya. Allah Ta'ala ciptakan mereka antara lain untuk apa? Untuk berzikir kepadanya dan berselawat ke atas hambanya. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ayat ni cukup penting. Kalau boleh ayat ni kita hafal. Bunyi apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ingat ayat dan ingat surah. Duduk dalam surah apa? Surah Al-Ahzab. Ayat apa? Ayat yang ke 56. Ayat yang ke 56 menjadi satu rangsangan dan supaya menjadi satu pencetus inspirasi dengan cerita yang saya bawa tadi, supaya kita pun banyak-banyak berselawat ke atas Nabi SAW dan banyak berzikir dengan nikmat apa tadi? Nikmat lidah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi untuk mengakhiri kuliah malam ni, salah satu daripada zikir ialah beristighfar kepada Allah. Saya nak hadiahkan satu jenis istighfar untuk diamalkan. 2020 yang lalu, pakcik amal istighfar apa? Ni masuk 2021, berapa bulan dah? Lawak-lawak pun 5 bulan dah. Biarlah 5 hari yang berlalu. Ada amalan khusus yang kita amalkan. Di malam ni nak bagi satu istighfar. Astaghfirullah hadzal jalali wal ikram min jami'iz dzunubi wal atham. Ikut saya. Astaghfirullah hadzal jalali wal ikram. Wahid.
أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام. أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام. أستغفر الله ذا الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام. Maknanya, aku memohon keampunan, aku beristighfar kepada Allah. Allah Tuhan yang Dzal Jalali wal Ikram, mempunyai keagungan dan kemuliaan. Istighfar, mohon keampunan Allah daripada apa? Min jami'idz dzunubi wal atham, daripada seluruh dosa-dosaku dan noda-nodaku. Itu zikir istighfar yang diamalkan oleh para awliya Allah. Akhir kata, cukup dahulu kuliah kita untuk malam ni. Jadi istighfar tadi bapa-bapa boleh ambil di belakang sana, tolong habis ambil, jangan takut nak ambil bagi adik-adik kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita. Moga-moga mereka beramal, Allah memberi keampunan kepada kita dan kepada semua yang beramal dengan istighfar ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Sami'u, ya Basir. Ampunkanlah akan segala dosa-dosa hamba-hambamu ini. Dosa-dosa ibu-ibu, bapa-bapa kami. Dosa-dosa datuk nenek moyang kami. Dosa-dosa sanak saudara kami. Dosa-dosa jiran-jiran kami. Dosa-dosa rakan-rakan dan teman-teman kami, Allah. Ampunkanlah juga dosa-dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamatkanlah kampung halaman kami, qaryah kami, keluarga kami, anak-anak isteri kami, anak-anak menantu kami, dan peliharalah seluruh rakyat dalam negara kami ini, Allah, daripada sebarang bencana, sebarang wabak, virus yang berbahaya, termasuklah selamatkanlah kami daripada dijangkiti oleh virus COVID-19 yang berbahaya itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.